Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Jadi semalam kita dengar satu berita yang agak menggemparkan dalam dunia EV, iaitu Tesla akan lay off 10% pekerja dia. On the surface of it nampak macam keadaan sangat teruk, tapi sebenarnya Tesla memang secara berkala dikatakan telah biasa membuang pekerja, menukarkan pekerja dan sebagainya. It's part of dia punya proses, but 10% ialah angka yang paling besar yang pernah diorang lakukan. Dan memang mengikut email yang dikatakan daripada Chief Executive Officer mereka, iaitu Elon Musk, mengatakan bahawa ini sedang dilakukan bagi meningkatkan kecekapan dan juga bagi menangani masalah ataupun keadaan pasaran di mana permintaan untuk kereta EV Tesla mungkin berkurangan, kerana pada suku pertama 2024 ialah kali pertama di mana, bukanlah kali pertama, sejak mereka mendapat keuntungan yang begitu besar, mereka mendapati angka jualan untuk suku pertama mereka tahun 2024 berkurangan daripada tahun sebelumnya. So ini menjadikan keadaan di Tesla mungkin agak mendebarkan untuk sesetengah mereka yang bekerja di sana dan juga yang memiliki saham Tesla lah. Kerana selama ini Tesla dikatakan tidak mempunyai kekangan pasaran, hanya mempunyai kekangan manufacturing ataupun penghilangan di mana mereka tidak boleh menghasilkan kereta dengan cukup. Tapi buat kali pertamanya menunjukkan bahawa mereka mungkin ada market constraint dan juga mungkin keadaan ekonomi global juga mendatangkan situasi tersebut. Sepada saya, ini memang satu benda yang agak normal sedang berlaku tahun ini, kerana memang daripada tahun lepas pun ramai yang merasakan bahawa tahun ini mungkin akan berlaku sedikit pengecutan pasaran kerana keadaan ekonomi yang tak menentu dan kadar faedah yang masih lagi agak tinggi di seluruh dunia. Ini kerana the American Federal Reserve masih lagi mengekalkan tahap faedah yang agak tinggi dan pemotongan kadar faedah masih belum kelihatan walaupun telah dijanjikan berkali-kali. Apapun kita melihat di sini, mungkin ada beberapa perkembangan yang akan berlaku di mana dalam email tersebut Elon Musk mengatakan mereka sedang fokus kepada robotaksi, kepada AI dan sebagainya. So kita tak tahu sama ada pemotongan atau pembuangan pekerjaan adakah melibatkan penggantian mereka dengan AI sistem ataupun dengan humanoid robot ataupun apa sajalah, ataupun memang keadaan pasaran sedang agak sukar untuk Tesla. Dan juga kita mendapati ada laporan bahawa kilang mereka di Mexico juga akan ditangguhkan. Ini dah ada keluar dalam berita agak mungkin sebulan 2 bulan lepas, di mana Tesla berkata mereka tidak mahu berbelanja besar sekarang kerana keadaan pasar yang agak tidak menentu. So ini memang menunjukkan ada keadaan yang agak bergelora sekarang, di mana Tesla sedang cuba mengatasi ataupun meneruskan perniagaan mereka dalam keadaan yang tidak tersepit lah mungkin untuk mengawal pengaliran keluar wang dan untuk memastikan bahawa pendapatan mereka melebihi perbelanjaan. Juga terdapat berita di mana Tesla telah mengurangkan harga untuk FSD ataupun perisian full self driving, iaitu perisian yang membolehkan kereta tersebut memandu dengan sendirinya. Ini sebenarnya masih lagi pada tahap level 2, di mana kita masih lagi perlu memegang steering dan menumpukan perhatian kepada jalan raya. Dan harga diturunkan daripada $199 sebulan kepada $99 sebulan. Dan juga Tesla telah menghantar semua software tersebut kepada semua kereta mereka yang mempunyai keupayaan untuk menggunakannya. Dan ini menyebabkan disebabkan kerana mereka yakin bahawa versi 12 sekarang, iaitu FSD versi 12 sudah cukup bagus untuk wide release. Adakah ini bermakna ia telah keluar daripada fasa beta dan keluar kepada fasa penggunaan sepenuhnya? Kita nampak macam begitulah mungkin trendnya. Dan kita masih lagi belum mendapat maklumat mengenai bagaimana Tesla pendapatan yang Tesla akan jana menggunakan FSD tersebut. Kalau kata ada 10 juta kereta dan kali 99 lah, banyak jugalah kan. Kalau ada 1 juta kereta pun 99 juta sebulan, itu hampir melebihi 1 bilion setahun pendapatan daripada software FSD tersebut. So kita tak tahu apa perkembangan sekarang yang sedang berlaku di Tesla, tetapi mereka mempunyai banyak projek-projek besar lah. Antara projek besarnya adalah kenderaan mampu milik yang berharga $25,000. Yang ini dikatakan sudah pun ditangguhkan. Ada yang katakan dah ditangguhkan, ada yang kata dah dibatalkan.
Dan kereta ini juga dikatakan akan menjadi asas untuk robotaksi tersebut. Dan kereta ini akan dibina menggunakan satu teknik baru yang dipanggil unbox construction method. Ini semua benda-benda yang teknikal yang saya pun nak cerita dengan lebih lanjut pun tidak begitu pasti dan tidak begitu jelas untuk saya ceritakan. Tapi apapun ini menunjukkan Tesla mempunyai perbelanjaan R&D yang sangat besar sekarang untuk membangunkan kereta baru, membangunkan teknologi baru dan membangunkan sistem pemasangan baru ataupun sistem penghilangan baru. Jadi keseluruhan ini memang menunjukkan Tesla sedang berbelanja sangat besar dan ada kemungkinan bila ada pengecutan dari segi angka jualan, mereka mengambil langkah proaktif lah sebelum keadaan lebih teruk lagi. Mereka telah akan mengurangkan jumlah pekerja sebanyak 10%. Di mana sebenarnya pekerja ini akan dikurangkan tidak pasti. Tapi selain daripada cerita tentang pekerja tu, yang lebih mengejutkan ialah dia punya chief engineer lah, orang kata Drew Baglino, Director of Engineering, dia chief engineer, dia telah juga meletakkan jawatan setelah 18 tahun bersama dengan Tesla. Juga dia punya Chief Customer Relation Officer ke siapakah, Prakash, dia pun letak jawatan. So dua key executive telah juga meletakkan jawatan daripada Tesla. So kita tak tahu kenapa ini berlaku. Kemungkinan untuk Drew mungkin dah lama start kerja kat Tesla, dah 18 tahun, dan mungkin stres berada di Tesla terlalu banyak untuk dia. Dengan sekarang ni banyak projek-projek baru, kita pun tak tahu apa yang sedang berlaku. Tetapi taklah pelik kerana sebelum ni JB Straubel yang juga antara pengasas Tesla juga telah berhenti untuk membina satu syarikat baru, iaitu Redwood Materials untuk yang buat bateri recycling. Dan juga sebelum ni Andre Karpathy yang juga head of dia orang punya AI juga dah resign. But they seem to all live in a good state ataupun still being friends with Tesla kerana dia punya email semua bunyi cantik lah. Semua berterima kasih dan tidak menutup pintu. So that is always a good trend bila kita tengok. Mungkin adalah sebab-sebab peribadi mereka kenapa mereka mahu berubah angin. Dan cerita ni nampaknya mungkin agak terhad kepada Tesla buat masa sekarang kerana syarikat seperti BYD tidak pula mengalami pengurangan dari angka jualan. Dan ada juga penganalisa yang mengatakan ini kerana BYD mempunyai produk-produk yang lebih mampu milik dan Tesla punya produk masih lagi pada keadaan ataupun pada tahap harga yang mewah. Jadi mungkin Tesla perlu menghasilkan produk yang mampu milik dengan lebih cepat lagi sebelum mereka juga boleh bersaing dengan BYD. BYD ialah sebuah syarikat Cina yang mulanya mungkin tidak dilihat sebagai pesaing yang tulen kepada Tesla, tetapi terbukti ianya telah berjaya mendapatkan minat pasaran dengan agak besar dan kini mereka adalah adalah pengeluar kereta elektrik terbesar di dunia dan sudah berjaya mencapai angka jualan, tak silap saya, 4 juta lebih tahun lepas. Ini satu angka yang sangat besar dan saya rasa BYD mempunyai potensi menjadi syarikat kereta terbesar di dunia mungkin dalam beberapa tahun lagi sekiranya trend ini berterusan. Dan kita dapati BYD terus-menerus menghasilkan produk EV yang menarik dan juga menghasilkan produk hybrid pada harga yang sangat kompetitif berbanding dengan kereta ICE. So gergasi BYD dan Tesla nampaknya sedang bergelut dengan hebat dan yang untungnya kita lah sebagai pengguna. Okey, sampai situ video kita kali ini. Saya harap video ini mendatangkan manfaat. Kalau mendatangkan manfaat, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan yang mana belum lagi melanggan pada saluran kita, tolong langgan dan tekan butang lonceng serta ketinggalan bila kita menaik video terbaru. Manusia Syafina berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.